Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi yang seterusnya, iaitu kita akan bincang berkaitan dengan uh, bab 8, iaitu berkaitan produksi, pengeluaran, dan mana kita akan sentuh sikit sebanyak tentang dua perkara penting dalam produksi ini, iaitu desktop publishing dan juga aktiviti online. Walaupun di dalam online nanti kita akan banyak bincang di dalam proses IMC, Integrated Marketing. Okey, tadi kita dah bincang berkaitan dengan praproduksi editorial. Di editorial yang terakhir lah kita akan dapat lihat tentang bagaimana manuskrip bersih itu dihasilkan daripada kita jana idea melalui proses editing, pergi balik penulisan, rewrite, tulis, proofread dan sebagainya. Akhirnya kita keluar dipanggil satu manuskrip bersih. Itu manuskrip yang tidak ada lagi silapan, tidak ada kesalahan bahasa, manuskrip yang sudah ada gambar, manuskrip yang telah dibentuk dan juga disertakan dengan dummy. Itu dummy ialah gambaran awal tentang kandungan-kandungan, susunan dan juga gambaran dipanggil layout. Okey. Jadi untuk yang seterusnya kita dalam aktiviti desktop publishing juga kita kena lihat ada dua perkara penting di sini. Pertama sekali, desktop publishing ini adalah satu aktiviti kreatif yang memerlukan satu daya kreativiti yang dihasilkan oleh pihak petugas jurugrafi mereka bentuk ni. Mereka akan terbagi kepada dua bahagian, iaitu mereka bentuk majalah itu. Yang kedua ialah menyediakan platform-platform marketing online. Platform-platform seperti IG, web, blog, Facebook dan sebagainya, termasuklah YouTube untuk memasarkan produk. Jadi kalau kita lihat di sini dalam majalah, contoh kita ambil misalnya contohnya. Dekat awal kita dah terima manuskrip, akhirnya kita keluarlah yang tadi kita sebut tadi ada editorial adalah manuskrip bersih. Selepas manuskrip bersih, maka aktiviti yang seterusnya lah aktiviti reka bentuk dummy. Dummy ini kita lihat berdasarkan format yang kita tentu, sama ada format A5, A4 ataupun landscape dan sebagainya. So dummy ini adalah perkara-perkara yang kita lihat dalam kandungan. Contohnya layout, dua muka surat, contohnya 2 kolom, 3 kolom, freestyle, gambar duduk di mana. Yang mana ini layout ini mesti sesuai dengan kandungan majalah. Kalau kita lihat dekat sini kandungan majalah contohnya. Tengok kandungan majalah ni sebentar lagi bagaimana mereka buat layout. Layout ni kita buat menggunakan perisian sama ada InDesign, Canva, boleh buat dalam Photoshop pun boleh, dalam Adobe lain-lain package Okay. So kita tunggu ni proses okay. Agak lambat sikit lain lagi ni. Okay. Yang kita tengok kat sini masih lagi ni kita menghadapi masalah untuk download sampel majalah. Okey. Okey. Masih dapat, okey, kita tunggu tapi kemudian. Okey. Untuk seterusnya kita lihat dalam konteks desktop tadi, selepas kita buat dummy, kita serahkan kepada petugas-petugas di jabatan desktop atau jabatan kreatif, yang mana mereka akan membuat satu layout berdasarkan dummy. Buat layout berdasarkan dummy dan juga mereka akan membuat susunan atur warna, font, kemudian mereka akan memasukkan iklan, teks, dan akhirnya mereka akan membuat susunan seperti mana yang kita lihat dalam majalah.
Mereka akan menggunakan satu prototype, iaitu satu draft, dan draft ini juga perlu diserahkan kepada editor, ketua editor, untuk sama-sama lihat sama ada dia ada kedudukan yang seimbang, penggunaan warnanya sesuai, kedudukan gambar dan sebagainya. Kemudian sebarang pembetulan dia akan masuk ke satu lagi proses dipanggil reka bentuk prototype kedua. Mana di sini ada proses kita memperbetulkan ataupun dipanggil mencantikkan majalah tersebut dengan masukkan warna, latar belakang dia, membentukkan teks, kolom dan sebagainya. Di sini amat penting sebelum kita keluar satu prototype akhir yang dikenali sebagai CRC, camera ready copy. Proses 2, 3, 4 ini adalah proses yang mana pihak desktop, jabatan desktop, juru grafik, juru reka bentuk bekerjasama dengan ketua editor untuk melihat keseluruhan format kandungan yang daripada Microsoft Word tadi jadi di-convert menjadi satu majalah yang ada kedudukan-kedudukan yang tertentu. Kedudukannya dari segi kebentuknya, gambar dan sebagainya. Di sinilah kita lihat bagaimana kedua-dua jabatan tadi kedua-dua jabatan itu bekerjasama dalam memastikan majalah ataupun kandungan majalah itu dapat dikebentuk dengan satu standard yang cukup tinggi. Selepas ke proses ini tamat dan mendapat perakuan daripada ketua editor dan juga ketua juru grafik, maka dapatlah kita hasilkan satu prototype akhir yang dikenali sebagai CRC. Apa itu CRC? CRC ialah camera ready copy atau pada bahasa Malaysia ni dikenali sebagai naskah sedia cetak. Itu satu naskah yang dalam bentuk print out dan soft copy. Yang mana naskah itu adalah mengandungi naskah itu adalah mengandungi keseluruhan teks yang sudah direka bentuk. Dan ini juga akan memberi satu gambaran apabila dicetak, apabila diterbitkan, inilah bentuk majalah yang akan keluar. Jadi CRC ini perlu bersih dalam arti kata tidak ada kesilapan, tidak ada perubahan, dan CRC ini bersedia untuk kita cetak ataupun kita digitalize kan. Tadi dalam bentuk application, contohnya application yang kita guna mungkin Canva ataupun InDesign, tapi kita perlu digitalizekan dalam bentuk PDF. Itu kita matikan dia supaya tidak akan berubah dia punya kedudukan. Jadi melalui CRC inilah nanti kita akan hantar kepada pihak pencetak, dan pihak pencetak akan cetak seperti mana yang ada dalam CRC. Begitu juga dalam konteks ini digital. Pihak digital juga akan bahan digital ini juga akan diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk dijadikan bahan promosi ataupun bahan buku ataupun majalah digital yang diletak di issue.com contohnya. Yang tadi kita dah lihat tadi. Issue.com contohnya masih lagi kita tak dapat lagi kita nak access. Kita tengok sini. Kita masih lagi tak dapat access issue.com ni. Ada masalah ni. Ni issue.com, kita lihat bila kita buat layout tadi, kita ada duduk sini gambar, kita buat kotak, ada gambar. Kemudian untuk teks, ada font dia, huruf besar, huruf kecil, ada 2 kolom, ada 3 kolom. Ini adalah proses kreativiti yang akan disediakan oleh pihak desktop publishing. Seterusnya kita lihat tentang apa yang berlaku selepas ini. Apa yang berlaku di sini adalah kita akan memasuki ke satu peringkat yang seterusnya adalah kita panggil peringkat online. Kita nak terbit dalam bentuk apa? Cetak tadi kita dah bagi, tapi kita nak tengok online. Online kita boleh terbit dalam bentuk digital. Kita boleh sebarkan ataupun dalam platform Facebook contohnya, dalam Instagram, dalam YouTube dalam bentuk teaser video, dalam blog. Jadi banyak benda-benda ini yang perlu kita fikirkan, dan yang
mengikut kesesuaian kita. Okay, selepas peringkat ataupun tahap desktop publishing ini, mana majalah diterbitkan, dicetak ataupun disebarkan melalui digital sampai sekarang itu. Oleh itu, selepas bab ini, kita akan melalui satu proses penilaian, iaitu bab 9. Penilaian nanti kita akan bertemu di peringkat ataupun dalam pertemuan keempat. Itu kita melihat keseluruhan projek kita, khususnya kita akan melihat tentang kaedah-kaedah pemasaran, strategi promosi, dari segi pelan perniagaan kita yang akan dibincang semula dalam bab 5. So, dalam keadaan ini kita perlu juga mengambil tahu bahawa dalam proses-proses jana idea, editorial maupun DTP ini adalah satu proses yang continuous, berterusan, bersaling bekerjasama antara jabatan, dan proses ini adalah proses yang memerlukan suatu kesefahaman di antara jabatan-jabatan yang akhirnya kita akan lihat dia akan mengeluar satu produk saja yang boleh dipasarkan dan boleh diterima oleh orang ramai.